Apa itu buli cyber? Buli cyber adalah tingkah laku menghina, mengancam, menindas, menyeksa dan menzalimi seseorang di dunia maya menggunakan internet dan media elektronik. Para pembuli cyber menggunakan teknologi berasaskan internet untuk mencemarkan nama baik mangsa buli dalam bentuk teks, gambar atau video. Mereka juga menggunakan data peribadi mangsa buli untuk menyebarkan gosip jahat dengan niat merosakkan nama baik mangsa buli itu. Hal ini boleh menimbulkan masalah serta memberi rasa terancam kepada mangsa yang dibuli itu. Elemen yang dapat kita kaitkan dengan buli cyber iaitu kehidupan, kewujudan, kesesamaan, keadilan dan keharmonian. Dalam kehidupan, kita dapat kaitkan dengan teori psikoanalisis. Apa itu teori psikoanalisis? Ia adalah melihat keagresif. Misalnya, buli cyber adalah sifat semula jadi manusia kerana teori ini amat berkaitan dengan psikologi yang merupakan kajian proses mental dan pemikiran yang berhubung dengan perlakuan manusia. Mempunyai latar belakang keluarga yang bermasalah adalah punca buli cyber mengikut teori psikoanalisis. Kurangnya interaksi proseksual, pengukuhan terhadap tingkah laku agresif, ketidakkekalan serta kaedah disiplin yang lemah merupakan contoh masalah yang menyebabkan buli cyber ini berlaku. Semua pihak perlulah berganding bahu untuk menyelesaikan masalah buli cyber. Pihak yang bertanggungjawab dalam merealisasikan kesaksamaan ini adalah ibu bapa, persatuan ibu bapa, sekolah dan pihak berkuasa. Seterusnya, kewujudan. Ini kerana melihat penggunaan kata-kata kesat yang berunsur lucah di dalam perbualan dalam talian sebagai satu kesalahan bagi mereka pada masa kini. Malahan, hampir kesemua remaja yang ditemu bual mengakui bahawa mereka menggunakan internet sebagai platform untuk melepaskan perasaan. Elemen ini penting untuk dikaitkan dengan buli cyber kerana dapat mewujudkan amalan yang lebih baik dan sudah semestinya dapat membuang masalah buli cyber pada masa kini. Seterusnya, keharmonian. Dengan pelbagai kaedah yang ada, ia dapat melahirkan individu yang bermoralisasi yang tinggi supaya mereka dapat letakkan diri mereka dalam situasi yang dapat membentuk negara yang aman dan lebih baik untuk masa hadapan. Pemikiran yang matang juga dapat melatih seseorang itu dalam membuat kajian tentang sesuatu maklumat sebelum bertindak melulu. Jalan penyelesaiannya perlu dibuat dengan bijak dan logik. Dan akhir sekali, jika individu itu mengamalkan ilmu falsafah dalam kehidupan harian mereka atau dalam cara mereka bertindak kepada sesuatu perkara, ia dapat membantu untuk membentuk dan menjalin hubungan sosial yang baik kepada masyarakat. Terdapat undang-undang Malaysia yang boleh memberi keadilan kepada mangsa buli cyber, tetapi undang-undang yang diperuntukkan terhadap bersalah buli cyber ini sangat tidak ketat dan cekap. Walaupun begitu, ia juga dapat membantu mangsa dari terus diganggu oleh si pembuli. Paling tidak, hukuman terhadap pembuli cyber ini didenda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 1 tahun. Kesalahan ini di bawah Akta Seksyen 233 dalam kurungan 1 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 tentang penyalahgunaan internet. Malah peranan ibu bapa juga penting dalam memantau aktiviti internet anak-anak. Ibu bapa juga perlu mendidik anak-anak mereka tentang baik dan buruk yang ada pada internet dan ia boleh membantu untuk menyelamatkan mereka daripada perkara-perkara yang tidak elok. Akhir sekali, pihak kerajaan juga boleh melancarkan kempen kesedaran bagi membanteras buli cyber ini dari berleluasa. 4 buli cyber ialah kebohongan, gelisah, mengasingkan diri dari dunia luar, insomnia dan menghadapi tekanan. Seterusnya, terdapat beberapa langkah untuk menyelesaikan berlakunya kes buli cyber ini, seperti menganjurkan kempen kesedaran kepada masyarakat. Selain itu, pihak kerajaan seperti Kementerian Pelajaran dan juga pihak sekolah memainkan peranan dengan menitik beratkan terhadap isu cyberbully ini dari sekolah. Selain daripada itu, ibu bapa juga memainkan peranan untuk menangani isu cyberbully ini
dengan mendidik anak-anak mereka dengan ilmu-ilmu agama. Dan seterusnya, pihak kerajaan haruslah mewujudkan dan mengetatkan undang-undang untuk cyber ini. Apa yang kami dapat simpulkan adalah cyberbuli boleh membunuh orang secara senyap kerana tertekan. Isu buli ini juga boleh mengakibatkan kesan yang berpanjangan. Contoh, mereka yang dibuli ini akan mengalami masalah takut untuk menonjolkan diri mereka di khalayak ramai. Mereka juga akan merasa tertekan apabila mereka terfikir tentang apa yang sudah berlaku. Generasi akan datang mempunyai tanggungjawab terhadap dua kerakyatan, iaitu kerakyatan fizikal dan kerakyatan cyber. Justeru ini memberi implikasi bahawa perlunya kepada pendidikan untuk menjadi masyarakat digital yang bertanggungjawab dan menekankan kepada pentingnya hubungan positif antara anak dan ibu bapa bagi mengurangkan buli cyber dalam kalangan remaja.